Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini mau membahas sebuah video yang viral pada tanggal 25 Mei 2023 pada acara Habib Umar bin Hafid di Malaysia. Ada satu golongan yang bertanya kepada beliau, apakah seorang golongan LGBT masuk neraka atau surga? Alhamdulillah Habib Umar menjawabnya dengan bijaksana. Tidak ada satu dosa kecil atau besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting satu, sebagai kita umat manusia tidak melupakan kewajiban kita untuk selalu menyembah dan mengingat kepada Allah. Maka kalau kita selalu senantiasa mengingat dan menyembah kepada Allah, pasti Allah di kemudian hari, di kapan waktunya, Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya untuk umat tersebut, untuk mukmin tersebut yang selalu mengingatnya. Insya Allah dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali dosa syirik dan menyekutukan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Mari kita tonton videonya. Okey, Assalamualaikum Habib. Okey, saya mewakili daripada transgender ataupun golongan-golongan LGBT. Di sini saya ingin tanya dengan Habib sendiri. Sebab apa kami sedar kami bukanlah golongan-golongan yang perfect ataupun golongan-golongan yang orang cakap yang sempurna. Kami adalah orang cakap kami pun banyak buat dosa. Di sini kami ingin tanya dekat Habib. Okey, kami ingin bertanya kepada Habib. Kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka. Jadi saya nak tanya dengan Habib sendiri, apa pendapat Habib tentang golongan-golongan transhuman ataupun golongan-golongan LGBT di dunia ni lah. Sebab apa kami ni semua golongan-golongan LGBT ni sebenarnya kami masih lagi mencari jalan ke Allah. Contohnya pada malam ini, apabila kami mendengar Habib Umar datang ke Malaysia, Mic-nya mati teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Emma Fatimah kerana sudi telefon kami. Kalau nak ikutkan ramai lagi yang nak datang pada malam ni. Kami betul-betul ingin mengucapkan terima kasih pada Habib kerana sudi datang, sudi share ilmu kepada kami semua. Terima kasih Tuan Habib. Terima kasih Kak Bah mewakili sahabat-sahabat kita. Saya terkejut ramai di kalangan mereka yang macam Kak Bah sebutkan tadi, berikan tepukan. Tepukan semangat untuk mereka yang kabarnya tadi mencari jalan pulang. Kita dengarkan jawapan daripada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah. Fadhal. Alhamdulillah rabbil alamin. Jawaban Habib Umar. حتى الميكروفون والسماعة مثلت معه كذلك توقف وتجي وتروح. Mikrofon pun juga berlaku juga, kadang datang kadang pergi. نقول Mati. علمنا أن في الذنوب صغائر وكبائر وأن الصغائر تكفرها الحسنات بأصنافها وأن الكبائر يكفرها شيء واحد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. Kita semua sedar bahwa dosa ini ada dua. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dapat dihapus oleh Allah dengan kita banyak melakukan kebaikan. Dan dosa-dosa besar tidak dapat diampunkan kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah. وجاء بعض الناس تعرض في الطريق القطاع الطريق أخذوا عليه متاعة فجاء إلى رئيس هؤلاء قطاع الطريق ليستشفع له أن يردوا عليه بعض حاجاته وكتبه وداروا بقهوة فامتنع رئيسهم من أن يشرب القهوة. قال ما لك لا تشرب القهوة؟ قال إني صايم. قال أنت رئيس عصابة
تقطع الطريق على الناس وتصوم؟ قال ما نقطع كل حبالنا بيننا وبين الله، نخلي بيننا وبين الله حبل ربما يرحمنا بسبب ذلك الحبل. Diceritakan ada seorang perompak yang dia merompak satu kafilah, satu orang yang sedang berjalan dan dirompak hartanya oleh perompak itu. Kemudian dihidangkan kopi di hadapan perompak-perompak itu. Ketua perompak itu tidak mahu minum kopi. Lalu ditanya kepada perompak itu, ketua perompak, kenapa kamu tidak minum kopi? Kata ketua perompak itu, saya sedang berpuasa. Maka kata orang itu, kamu ketua perompak, ambil hak orang, rampas hak orang, tapi kamu berpuasa? Katanya, ya, saya melakukan banyak dosa, tetapi saya tidak mahu memutuskan hubungan saya dengan Allah hatta dengan satu ibadah yang saya ingin lakukan kepada Allah. وبعد سنوات جاء إلى الحج فوجد هذا الرجل يذكر الله عند الكعبة وهو في حال حسن، فسأله قال ذاك الحبل الذي أبقيته بيني وبين ربي أدركني به وأنا قد تبت وصرت الآن في حال جميل. Berlalu beberapa tahun, ketua perompak itu didapati berada di dalam melaksanakan haji. Dalam saat melaksanakan haji berjumpa dengan orang-orang yang dirompak hartanya. Kemudian kata orang yang dirompak itu ketika melihat kepada ketua perompak itu yang sudah pergi ke haji dengan ibadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata orang yang dirompak itu, kamu sudah berubah daripada yang dulu. Katanya, ya, ini kesan daripada ibadah aku dulu yang aku tak putuskan dengan Allah. Inilah buah daripada aku menghubungkan diri dengan Allah pada waktu itu. فحافظ على ما بينك وبين الرحمن تعالى من حبال صلة. Jagalah hubungan antara kamu dengan Allah dengan hubungan yang berterusan, jangan diputus dengan Allah. من مثل أداء الفرائض الخمس. Seperti melakukan sholat 5 waktu. إذا كانت في جماعة وأدركت التكبيرة الأولى فيها مع الإمام فهي أعظم وأفضل. Lebih baik menjaga sholat 5 waktu. Baik lagi kalau dilakukan dalam keadaan berjamaah. Lagi baik kalau berjamaah dengan mendapatkan takbiratul ihram pertama bersama dengan imam. ما وجب عليك من زكاة فأدها. Apa yang Allah wajibkan kepada kamu daripada zakat, lakukanlah dan keluarkanlah zakat. انتبه من صوم رمضان. Dan juga hendaklah kamu jaga hak Ramadan untuk kamu berpuasa. إن كان لك أب أو أم فبرهما. Kalau kamu mempunyai kedua orang tua, berbaktilah kepada keduanya. جيرانك أحسن إليهم. Jiran kamu, berbuatlah ihsan dan baik kepada mereka. لا تظلم صغير ولا كبير. Jangan berlaku zalim kepada anak kecil atau orang dewasa. وإذا أبقيت هذه الحبال كلها مع الله فالمرجو أن يأخذ بيدك على رغم الشيطان وعلى رغم النفس الأمارة ويأخذك إلى رحمته. Kalau kamu jaga hubungan kamu dengan Allah dengan amal-amal tadi, maka Allah pasti akan mengambil tangan kamu, akan menggapai tangan kamu untuk diberi rahmat dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. أما الحكم بالجنة والنار من المخلوقين فليس لهم في ذلك الحكم ولا المجال والأمر دائر على الخاتمة وبماذا يختم للإنسان. Adapun orang menghukum orang lain dengan syurga atau neraka, maka tak ada siapa punya hak dan otoriti untuk menghukum orang itu akan nasib mereka syurga atau neraka. Tetapi yang menjadi ukuran itu adalah penghujung daripada kehidupan umur seseorang di dunia ini, baik atau sebaliknya. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan menetapkan dengan kalimat yang baik kepada orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. ويضل الظالمين. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah itu berhak untuk berbuat apa saja yang diinginkan. كان سيدنا معروف الكرخي مع جماعة من أصحابه فإذا بشباب عندهم طيش ويشربون الخمر المحرم وهم في زورق في البحر أمام الناس يتظاهرون بالسوء فقالوا يا شيخ ادعوا الله على هؤلاء أمام الناس ما يستحون فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. Seorang alim besar bernama Ma'ruf Al-Karhi
ketika berjalan dalam satu kawasan di tepi satu laluan, melihat ramai anak-anak muda sedang berfoya-foya, sedang bergembira sambil minum arak dan melakukan tindakan-tindakan di luar kewarasan dan akal sehat. Terlalu gembira. Maka Ma'ruf Al-Karhi bersama dengan beberapa orang bersama dengannya diberitahu kepada Ma'ruf Al-Karhi, wahai Syekh, doakan mereka ini supaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mungkarnya itu. Maka Ma'ruf Al-Karhi mengangkat tangan kepada Allah, katanya, ya Allah, seperti mana engkau beri kegembiraan kepada mereka di dunia, berikan kepada mereka juga kegembiraan nanti di akhirat. قالوا طلبنا منك تدعو عليهم فدعوت لهم. Kata anak muridnya mengatakan, kami minta kepada engkau wahai Syekh untuk mendoakan kebinasaan untuk mereka, bukan engkau mendoakan kebaikan untuk mereka. قال إنه لا يفرحهم في الآخرة حتى يتوب عليهم في الدنيا. Katanya mereka itu tidak akan diberi kegembiraan nanti di akhirat, melainkan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat di dunia. وما أتم كلامه إلا وكان زورق هؤلاء الشباب يمشي نحو البر حتى خرجوا جميعهم وجاءوا إليه وتابوا على يديه. Mereka laki-laki yang sedang minum arak itu di atas perahu, ketika setelah didoakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi, mendekat perahu itu ke tepi pantai dan datang mereka kepada Ma'ruf Al-Karhi dan mengatakan, aku bertaubat kepada Allah disebabkan doanya tadi. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. Wahai yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami dan pandanglah kepada kami. ثم نكمل بالدعاء إن شاء الله. تفضل سيدي. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تب علينا وعلى جميع الحاضرين وعلى من يسمعنا وعلى من يصل إليهم هذا المجلس وما فيه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا تزكينا بها يا ربنا قلبا وجسما وروحا يا تواب يا تواب يا تواب يا خير التوابين توجهوا إلى الله جميعا بقلوبكم. Tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kamu semua. Wa aqbilu alaihi bikulliyatikum. Dan hadapilah Allah dengan apa yang ada pada diri kamu semua. Fa huwa aqrab ila ahadikum min hablil warid. Sesungguhnya Allah lebih hampir dengan kamu semua berbandingkan urat leher kamu semua. Wa alihu alaihi jami'an. Dan merayulah dengan sebanyak rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu ya Tawwab tub alaina. Marilah kita menyebut. Masya Allah. Itulah jawaban dari seorang Habib Umar bin Hafid. Beliau emang ulama yang sangat bijaksana, tidak langsung menilai akankah surga atau neraka, karena semua itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Biarlah dosa-dosa kita setinggi langit, jika kita ada keinginan dari hati untuk selalu mengingat Allah dan selalu ingin memperbaiki kesalahan dari hari yang lalu dan hari yang akan datang, kita sudah bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni itu semua. Masya Allah. Cukup sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.